Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini kumpulan kami akan melakukan forum tentang pembangunan lestari. Saya iaitu Nabila Hani sebagai moderator kepada kumpulan ini. Kumpulan ini juga terdapat 4 orang panel, iaitu panel yang pertama Siti Nuraimira Zulaika, panel yang kedua Sazlin Syafina, panel yang ketiga Siti Munir dan panel yang keempat Nur Izzati. Sebelum saya beralih kepada panel-panel ini, izinkan saya menerangkan tentang konsep pembangunan lestari. Konsep pembangunan lestari ini ialah berkaitan dengan pemeliharaan dan pemeliharaan. Pemeliharaan bermaksud membaik pulih sumber-sumber yang telah diteroka seperti air, hutan, tenaga, udara, mineral dan lain-lain yang digunakan tanpa membiarkan sumber-sumber itu pupus. Pemeliharaan pula bermaksud meliputi aspek penjagaan dan perlindungan untuk mengekalkan sumber-sumber semula jadi daripada diteroka oleh manusia. Idea pembangunan lestari terbentuk berasaskan konsep dan prinsip pembangunan berterusan. Terdapat banyak akta-akta yang telah ditubuhkan yang berkaitan dengan pembangunan lestari. Antara akta yang telah ditubuhkan ialah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang berkaitan dengan pencemaran udara, pencemaran bunyi bising, pencemaran tanah, pencemaran minyak dan sebagainya. Terdapat juga akta-akta lain seperti Akta Perhutanan Negara 1984 yang melarang sesiapa melakukan pembakaran dalam hutan simpan. Terdapat juga Akta Kerajaan Tempatan 1976 dan akta-akta yang lain. Okey, sekarang saya akan beralih kepada panel yang pertama, iaitu Siti Nuraimira Zulaika. Bolehkah anda menerangkan faktor-faktor mengapa pembangunan lestari ini patut dilaksanakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudari Nabila Hani sebagai moderator kita untuk forum yang bertajuk Pembangunan Lestari pada hari ini. Pembangunan lestari perlu seiring dengan kelangsungan ekonomi semasa sebuah negara yang mendadak bagi memenuhi keperluan asas manusia, menyebabkan kawasan hutan digondol dan dimusnahkan untuk memberi laluan kepada pembangunan negara untuk membina sama ada kawasan perumahan ataupun bangunan-bangunan untuk keperluan sosial, ekonomi sesuatu negara dan masyarakat. Penerokaan alam sekitar fizikal secara berleluasa akan memberi kesan yang buruk bukan hanya kepada persekitaran fizikal, malahan juga kepada persekitaran manusia. Sumber alam sekitar harus digunakan secara sebaik mungkin agar tidak memberi kesan buruk kepada persekitaran manusia dan persekitaran fizikal. Bagi memastikan sumber alam dapat dirasai oleh semua pihak, bukan hanya generasi masa kini, malahan juga generasi akan datang. Antara faktor mengapa pembangunan lestari ini dilaksanakan adalah pertama, untuk menjaga alam sekitar. Kedua, untuk memenuhi keperluan penduduk. Ketiga, kerana perkembangan ekonomi. Konsep pemeliharaan dan pemeliharaan telah diambil sebagai salah satu langkah memelihara alam sekitar agar tidak dimusnahkan ekoran penerokaan sumber alam untuk menampung keperluan negara dan penduduk. Alam sekitar dijaga bagi memastikan kesan-kesan buruk daripada penerokaan sumber alam yang berluasa dapat dielakkan. Contoh, penerokaan hutan secara berluasa akan menyebabkan peningkatan suhu, banjir kilat, tanah runtuh dan beri gangguan kepada ekosistem haiwan ataupun kehidupan di dalam hutan. Faktor seterusnya mengapa pembangunan lestari ini dilaksanakan adalah kerana pembangunan ekonomi sesebuah negara. Sebuah negara semakin berkembang, hal ini akan menyebabkan lebih banyak sumber alam akan digunakan untuk memastikan ekonomi dapat
terus berkembang. Penerokaan hutan untuk mendapatkan kayu balak untuk industri perabot, untuk mendapatkan kawasan tanah bagi membina bangunan untuk perkembangan ekonomi negara, sama ada untuk membina kilang dan juga untuk membina tapak perumahan untuk menampung jumlah penduduk yang semakin bertambah. Faktor seterusnya ialah bagi menampung keperluan penduduk. Terdapat pelbagai langkah yang telah diambil bagi memastikan sumber alam di sebuah negara dapat terus digunakan tanpa perlu berdepan dengan kehabisan sumber alam. Beberapa langkah yang diambil melalui pembangunan lestari ini akan dijelaskan oleh panel yang seterusnya. Secara ringkas, langkah-langkah yang telah diambil adalah penanaman semula pokok balak. Hal ini bagi memastikan sumber pokok balak dapat dikekalkan tanpa kehabisannya, dan pokok balak akan ditebang tahun yang sesuai supaya kayu balak itu berkualiti tinggi, tahan lama dan tidak cepat rosak. Pokok balak juga tanah semula adalah untuk bagi memastikan bekalan kayu balak pada masa akan datang lebih terjamin. Sekian itu saja yang dapat saya kongsikan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pembangunan lestari ini dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada panel yang pertama, iaitu Siti Nur Amira Zulaika, atas penerangan tentang faktor-faktor mengapa pembangunan lestari ini patut dilaksanakan. Selanjutnya kita akan beralih kepada panel yang kedua, iaitu Sazrin Syafina. Bolehkah anda menerangkan kesan kepada alam sekitar manusia sekiranya pembangunan lestari ini tidak dilakukan? Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Sebelum itu terima kasih diucapkan kepada saudari moderator kita pada hari ini, iaitu saudari Nabila, di atas soalan yang diajukan kepada saya sebentar tadi. Saya akan meneruskan perbincangan kita pada hari ini, iaitu mengenai pembangunan lestari. Suka saya berkongsi sekali lagi apakah itu pembangunan lestari. Pembangunan lestari itu merupakan satu usaha ataupun langkah kerajaan bagi memelihara dan memelihara alam sekitar daripada terus diteroka oleh manusia demi kelangsungan generasi akan datang. Berbalik kepada persoalan tadi, apakah kesan kepada alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia sekiranya pembangunan lestari ini tidak diteruskan? Kesan yang pertama ialah kemerosotan kualiti alam sekitar. Kemerosotan kualiti alam sekitar ini berlaku apabila pelbagai aktiviti penerokaan untuk penerokaan kawasan baru, penerokaan kawasan hutan demi kelangsungan ekonomi negara, maka keadaan ini telah menyebabkan alam sekitar semakin merosot dan sudah tiada dan semakin sedikit di muka bumi ini. Kesan yang kedua ialah kepupusan flora dan fauna. Kepupusan flora dan fauna ini berlaku apabila penerokaan kawasan hutan yang dilakukan secara berleluasa tanpa giat, tanpa kuasa undang-undang ini telah menyebabkan habitat haiwan dan tumbuhan musnah. Ini kerana hutan merupakan tempat tinggal flora dan fauna. Kesan yang ketiga ialah berlakunya peningkatan suhu. Peningkatan suhu ini berlaku apabila pokok ditebang dan juga daripada aktiviti manusia, iaitu aktiviti manusia seperti aktiviti perindustrian, aktiviti penggunaan kenderaan awam, kenderaan bermotor yang menyebabkan pelepasan asap ke ruangan udara yang menyebabkan suhu meningkat. Apabila suhu meningkat, maka kawasan di sekitarnya akan menjadi panas dan juga telah memberi impak negatif kepada persekitarannya. Kesan yang keempat ialah iaitu kepada persekitaran manusia. Kesan yang pertama ialah menyebabkan manusia mengalami masalah kesihatan. Kita dapat lihat melalui aktiviti perindustrian. Aktiviti perindustrian ini telah menyebabkan pelepasan asap ke ruangan udara. Maka pelepasan asap ke ruangan udara ini telah menyebabkan menyebabkan pencemaran udara. Pencemaran udara ini menyebabkan manusia sesak nafas, batuk-batuk dan juga mengalami masalah katarak semata.
pada masa yang sama juga, apabila suhu yang panas ini juga menyebabkan manusia demam dan sebagainya. Kesan yang kedua ialah dari segi peningkatan bil utility. Bil utility ini meningkat apabila suhu panas meningkat ini menyebabkan masyarakat menggunakan pendingin hawa sepanjang masa. Jadi peningkatan kos utilities berlaku. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Sazrin Syafina atas penerangan anda tentang kesan kepada alam sekitar manusia sekiranya pembangunan lestari ini tidak dilakukan. Seterusnya kita akan beralih kepada panel yang ketiga, iaitu Siti Murni. Bolehkah anda menerangkan langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh semua pihak bagi menjayakan prinsip pembangunan lestari? Terima kasih diucapkan kepada moderator atas soalan tersebut, iaitu langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh semua pihak bagi menjayakan pembangunan lestari. Dalam konteks ini, semua pihak terutamanya masyarakat sendiri perlulah memainkan peranan penting dalam menjayakan program pembangunan lestari, kerana jika semua pihak bersama-sama menjaga kepentingan alam sekitar, maka pembangunan lestari dapat dilakukan secara berterusan yang dapat menjamin kehidupan yang berkualiti. Seperti yang kita ketahui, alam semula jadi sangat penting kepada manusia kerana ia memberi banyak manfaat dalam pelbagai aspek. Jadi, pelbagai langkah perlulah dilakukan dan diteruskan dari semasa ke semasa untuk memastikan alam sekitar terpelihara daripada kerosakan, tidak kira di peringkat global maupun di peringkat tempatan. Antaranya ialah langkah pemeliharaan dan pemuliharaan. Langkah pemeliharaan ialah menjaga dan melindungi alam sekitar daripada kemusnahan, manakala pemuliharaan ialah memulihkan alam semula jadi supaya ia dapat digunakan oleh generasi kini dan juga generasi akan datang. Kerjasama antarabangsa yang telah dilakukan seperti persidangan Stockholm, Rio, Agenda 21 dan sebagainya perlulah diteruskan untuk mencari penyelesaian terhadap situasi kemerosotan kualiti alam sekitar. Oleh itu, semua pihak perlu bekerjasama tanpa mengira negara dalam memastikan segala usaha yang dilakukan di peringkat antarabangsa mencapai matlamatnya. Hal ini kerana tanpa usaha daripada semua pihak, maka alam semula jadi akan menjadi semakin tenat dan terhakis kepentingannya. Di peringkat tempatan pula, semua pihak tidak kira agensi kerajaan, swasta, institusi pengajian tinggi, sekolah dan sebagainya memainkan peranan untuk menjayakan program kesedaran alam sekitar dalam kalangan masyarakat kita. Hal ini kerana terdapat banyak usaha yang dilakukan seperti pendidikan alam sekitar dalam mendedahkan serta mendidik pelbagai lapisan masyarakat tentang kepentingan alam sekitar. Sebagai contoh, pendidikan di sekolah dan juga di peringkat tempatan seperti forum dan seminar oleh NGO untuk menyedarkan orang ramai tentang kepentingan penjagaan alam sekitar. Tambahan pula, atas dasar kemanusiaan, masyarakat tidak sepatutnya menunding jari kepada pihak kerajaan sahaja dalam menyelesaikan masalah ini kerana semua pihak memainkan tanggungjawab masing-masing dalam memastikan segala pembangunan yang dilaksanakan memberi manfaat dan tidak menjejaskan alam semula jadi. Kerana seperti yang kita dapat lihat, banyak pembangunan yang dilaksanakan telah memberi impak negatif kepada alam semula jadi. Oleh itu, pelbagai akta telah dikubal untuk menghalang tindakan manusia daripada merosakkan serta mengeksploitasikan sumber alam dengan sewenang-wenangnya seperti Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan sebagainya. Sekian, terima kasih.
Terima kasih saya ucapkan kepada Siti Muni atas hujah yang anda berikan tentang langkah yang boleh dilakukan oleh semua pihak bagi menjayakan prinsip pembangunan lestari. Di sini kita dapat lihat bahawa banyak langkah yang boleh dilakukan oleh semua pihak bagi menjayakan prinsip ini. Okay, kita akan balik kepada panel terakhir iaitu Nur Izzati yang akan menerangkan prinsip pembangunan lestari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Nur Izzati binti Muhammad Rizwan. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Saudari Nabilah Hani selaku moderator yang telah mengajukan soalan kepada saya. Pada pandangan saya, dalam mencapai pembangunan lestari, terdapat 8 prinsip pembangunan lestari yang harus diamalkan. Prinsip pembangunan lestari yang pertama ialah menjana atau menggalakkan semula pertumbuhan ekonomi. Selain itu, prinsip yang kedua ialah mengubah kualiti pertumbuhan ekonomi bagi menjamin kesejahteraan hidup. Seterusnya, prinsip yang ketiga ialah memelihara dan mempertingkatkan asas sumber. Prinsip yang keempat ialah memastikan aras penduduk yang boleh ditampung. Prinsip yang kelima ialah mengorientasikan semula teknologi dan kaedah pengurusan risiko. Seterusnya, prinsip yang keenam ialah mengintegrasikan alam sekitar dan ekonomi dalam membuat keputusan. Prinsip yang ketujuh ialah memperbaharui hubungan ekonomi antarabangsa. Prinsip yang ke-8 ialah memperkukuhkan kerjasama antarabangsa. Saya akan menghuraikan salah satu prinsip pembangunan lestari, iaitu prinsip yang pertama, menjana dan menggalakkan semula pertumbuhan ekonomi. Sektor perhutanan boleh dijanakan atau digalakkan dengan menjadikan kawasan hutan sebagai kawasan pelancongan yang menarik. Beberapa kawasan pelancongan yang menarik boleh diwujudkan dengan mengekalkan keaslian hutan dengan memelihara sumber yang ada tanpa merosakkannya. Contohnya, Taman Negara di Pahang dan hutan Simpang Belun di Perak merupakan sumber perhutanan yang boleh dijanakan untuk memajukan dan memperkembangkan sektor pelancongan negara dan boleh menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Dengan itu, prinsip pembangunan lestari boleh dicapai sekiranya ada rasa tanggungjawab sama ada pada pihak kerajaan, pemilik, pengusaha, pemaju atau individu yang berkepentingan terhadap sektor ekonomi yang berkaitan dengan alam sekitar. Sekian itu sahaja daripada saya berkaitan prinsip pembangunan lestari. Saya serahkan semula kepada Saudari Nabilah Hani selaku moderator. Okey, berakhir sudah forum kita yang berkaitan tentang pembangunan lestari. Di sini saya dapat rumuskan bahawa pembangunan lestari amat penting bagi sesebuah negara seiring dengan kemajuan ekonomi. Sebagai rakyat Malaysia ataupun sebagai manusia, kita perlulah memelihara alam sekitar dan pelbagai langkah perlu dilakukan bagi memastikan alam sekitar kita tidak tercemar. Pertambahan penduduk juga mendorong kepada penerokaan hutan atau sumber yang lain secara giat, namun ianya perlu seiring dengan langkah-langkah yang boleh dilakukan bagi memastikan sumber ini dapat dinikmati oleh generasi kini dan generasi akan datang. Saya rasa setakat itu saja daripada kumpulan kami yang berkaitan dengan pembangunan lestari. Terima kasih kepada semua.